Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 6 ayat 1 hingga 4. Ketika manusia mula menjadi semakin ramai di muka bumi dan mereka melahirkan anak-anak perempuan, anak-anak Allah melihat betapa elok paras rupa anak perempuan manusia itu. Lalu mereka memperisteri sesiapa saja perempuan yang dipilih mereka. Maka Tuhan berfirman, Rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya. Umur mereka akan cuma 120 tahun sahaja. Orang Nephilim juga menghuni bumi pada masa zaman itu dan juga pada zaman susulannya, iaitu ketika anak-anak Allah meniduri anak perempuan manusia dan seterusnya melahirkan anak untuk para manusia itu. Golongan manusia itulah para wira gagah perkasa pada zaman purba yang termasyhur nama mereka. 아멘. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota mami dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. Ini ialah penjelasan tentang kejadian sesi ke-94. Dalam khotbah yang lalu saya telah berkongsi dua sebab Henok dapat masuk ke dalam roh, bahkan sampai kepada roh penuh. Pada hari ini saya akan menambahkan sedikit penjelasan dan kemudian masuk kepada petikan utama. Henok mencapai roh penuh dengan cepat kerana pertama, dia suka membina kebaikan. Kedua, dia mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Anda juga dapat melakukan perkara yang sama. Teruslah membina kebaikan dalam segala hal. Biarlah kata-kata anda baik, biarlah perbuatan anda baik, biarlah segala sesuatu merupakan kebaikan. Dengan demikian, hati anda akan menjadi semakin baik, kejahatan akan hilang dan kebaikan akan bertambah. Apabila anda mengasihi Tuhan terlebih dahulu, secara natural anda juga akan paling dikasihi olehnya. Tuhan berkata, mereka mengasihi aku akan menerima kasihku dan mereka sungguh-sungguh mencari aku akan menemukan aku. Jadi jika anda benar-benar mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatu, anda pasti akan menerima kasihnya. Oleh sebab Henok sangat mengasihi Tuhan, Tuhan juga menunjukkan kasihnya kepada Henok. Henok berasa dekat dengan Tuhan, bahkan dapat memanggilnya bapa. Sejak usia 65 tahun, Henok hidup berjalan bersama Tuhan. Sejak saat itu, kasihnya kepada Tuhan semakin bertambah kuat dan dia menemukan kesaksian bahawa dia adalah seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Zefania 3 ayat 17, kita membaca, dengan penuh sukacita dia akan bergirang kerana engkau dan tenang berdiam kerana kasihnya. Dengan sorak-sorai dia akan bergembira kerana engkau. Dengan cara yang sama, Tuhan menganggap Henok begitu bahagia sehingga dia tidak ingin berpisah daripadanya walaupun sesaat. Oleh itu, Tuhan melangkah bersama Henok selama 300 tahun dan akhirnya membawanya hidup-hidup ke syurga. Henok mengetahui waktu ketika Tuhan akan mengambilnya kerana dia mempunyai persekutuan yang jelas dengan Tuhan. Dia bahkan memberitahu keluarganya dan orang di sekelilingnya terlebih dahulu supaya mereka tidak terkejut tetapi melihatnya sebagai sesuatu yang mulia. Ketika Elia diangkat, Tuhan juga membenarkan Elisa menyaksikan saat yang mulia itu. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 tertulis, 오히려 영광스럽게 생각할 수 있도록 잘 설명해 주었습니다. 엘리야가 승천할 때에도 하나님께서는 sementara mereka berjalan terus dan berbicara, tiba-tiba muncullah sebuah rata berapi dengan kuda berapi memisahkan kedua-duanya. Elia pun naik ke syurga dalam putih beliung. 호련히 불수레와 불말들이 두 사람을 격하고 엘리야가 회리바람을 타고 승천하다가 Elisa dengan jelas melihat bahawa Tuhan mengambil gurunya Elia hidup-hidup ke syurga. Peristiwa itu merupakan pemandangan yang sangat mulia dan mengharukan. Oleh sebab itu, ketika murid-murid lain ingin pergi mencari Elia di gunung-gunung dan lembah-lembah, Elisa berkata kepada mereka bahawa tidak perlu. Namun demikian, 50 orang pergi mencari selama 3 hari, tetapi mereka tidak dapat menemukannya.
그럼에도 기어코 50명이 3일 동안 찾으러 다녔지만 Dengan cara yang 결국 sama 찾지 ketika Henok 못했습니다. diangkat, 이와 Tuhan 마찬가지로 membenarkan orang di 에녹이 sekelilingnya melihatnya 승천할 sebagai 때에도 sesuatu yang mulia. 하나님께서는 주변 사람들이 Henok 그 dibawa 일을 dengan cepat melalui suatu 영광스럽게 laluan 여길 수 있게 cahaya. 해주셨습니다. Walaupun hal itu terjadi dalam sekelip mata, dia merasakan suasana dan emosi yang mendalam daripada 그 peristiwa 시간이 itu. 순간이었지만 그 속의 Walaupun 분위기와 ketika masih hidup di bumi, Henok sentiasa berbahagia kerana dia memikirkan bapa. Namun begitu ketika dia dipeluk dalam dakapan bapa, sukacitanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tuhan menyediakan sebuah rumah bagi Henok di syurga. Di tempat yang paling terlihat di dalam rumah itu, terdapat satu hiasan istimewa. 아버지 하나님께서는 천국에 에녹의 집을 마련해 주셨습니다. Pengakuan kasih Henok kepada Tuhan yang diukir dalam permata. Setiap huruf bersinar terang seperti batu permata. Pujian dipersembahkan oleh Henok di bumi kini disusun oleh Tuhan sendiri. Diselubungi cahaya dan keharuman serta mengalir dengan lembut seperti muzik di rumah syurgawinya. 또한 에녹이 이 땅에서 올렸던 찬양에 아버지께서 빛과 힘을 입혀 Apabila anda hidup di syurga, muzik akan tersebar dengan lembut di mana-mana. Ia juga akan dipenuhi oleh keharuman. Di bumi ini tiada kira berapa banyak wang yang anda belanjakan, anda tidak dapat mengalami perasaan seperti itu. Kedamaian, kemanisan dan sukacita. Namun begitu di syurga, anda akan sentiasa merasainya. Semua itu melampaui imajinasi kita ketika masih di bumi. 평화로운 거. 이런 것들을 천국은 항상 맛볼 수 있습니다. Tuhan Bapa kita tidak terlepas pandang walaupun satu perkataan pengakuan atau satu baris pujian dipersembahkan oleh Henok dengan kasih. Tuhan menerimanya dengan sukacita dan mengubahnya menjadi ganjaran yang indah di syurga. Dengan harapan ini, semoga kita mengasihi Tuhan Bapa kita dengan segenap hati dan dengan seluruh diri kita, supaya kita juga dapat menerima berkat yang begitu mulia. 아름다운 상급으로 갚아 주셨지요. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, 마음을 다하고 성품을 다하여 setakat ini kita telah membicarakan Henok. 우리 모든 성도님들이 되시기를 바랍니다. Betapa bahagianya Henok di mata Tuhan Bapa kita. Sejak permulaan pemumpukan manusia dengan cepat jatuh ke dalam dosa. Namun begitu apabila Henok dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mempersembahkan kasih dari hatinya, Bapa mendapat penghiburan. Dia sangat bersukacita kerana akhirnya dia menemukan seorang anak sejati yang telah lama dinantikannya. Tuhan mencatatkan kehidupan Henok di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada generasi masa depan jenis anak yang dikehendakinya, seorang yang dipenuhi oleh kebaikan dan kasih. Dunia pada hari ini bakal lebih penuh dengan dosa daripada zaman Henok. Namun begitu jika anda juga masuk ke dalam roh dan roh penuh, betapa besar sukacita yang akan anda bawa kepada Bapa. Saya memberkati anda dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang daripada anda menjadi anak sejati yang memberikan penghiburan dan sukacita kepada Tuhan Bapa kita. Saudara dan saudari dalam Kristus, sekarang kita akan meneliti Kejadian bab 6. Kira-kira 1600 tahun selepas Adam diusir keluar ke bumi ini, dunia sudah dipenuhi oleh dosa. Oleh itu Tuhan memutuskan untuk menghakimi dunia melalui banjir dan memerintahkan Nuh untuk membina bahtera. Dalam petikan pada hari ini, kita menemukan petunjuk penting tentang sebab Tuhan menghakimi dunia. Kita juga membaca tentang anak-anak Tuhan, Nephilim, dan para wira gagah perkasa pada zaman purba yang termasyhur nama mereka. Sesiapa sahaja membaca Alkitab secara natural akan tertanya-tanya, siapakah mereka ini? Bahkan dalam kalangan sarjana Alkitab pun pendapat mereka berbeza-beza. Tidak lama lagi anda akan mendapat jawapan yang jelas melalui firman yang datang secara langsung daripada penulis Alkitab, iaitu Tuhan Bapa kita.
친히 풀어주신 Alkitab 말씀을 tidak 통해 dapat dijelaskan oleh pengetahuan manusia. 명쾌한 답을 얻게 Ia 되실 tidak dapat 것입니다. diselesaikan melalui ilmu pengetahuan semata-mata. 성경은 어떤 지식으로 Ia hanya 풀리는 게 dinyatakan 아닙니다. melalui ilham yang diberikan oleh Tuhan. 지식으로 풀리는 Bagi 게 아닙니다. kebenaran yang begitu mendalam, 하나님 주신 Bapa 영감으로 sendiri harus 풀리고. menjelaskannya. 근데 이거는 Atau 다른 Tuhan 깊이 Yesus 있는 harus 거거든요. menyatakannya. 영감으로 잘 풀리지 않아요. Perkara-perkara mendalam ini tidak mudah 하나님 kita 친히 fahami, 말씀해 주셔야 walaupun dengan 정확한 ilham, 답이 돼요. bahkan dengan banyak 친히 doa sekalipun. 아주 깊은 내용들이 있는 이런 것들은 아버지가 직접 풀어주셔야 돼요. 아니면 우리 주님이 풀어주시든가. 기도 많이 해도 영감으로 깊은 것들까지 풀어받기는 쉽지 않더라고요, 저도. 먼저 1절부터 상세히 Mula-mula 살펴보겠습니다. mari kita lihat dengan teliti ayat 1. Ketika manusia mula menjadi semakin ramai di muka bumi dan mereka melahirkan anak-anak perempuan. Fikirkan dengan teliti tentang perkara ini. Apabila manusia mulai bertambah banyak di bumi, anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka. Apakah maksudnya manusia mulai bertambah banyak? Secara harfiah, hari ini bermaksud bahawa banyak manusia mula tersebar di seluruh bumi. Dalam Kejadian bab 4, kita melihat bahawa Lamek, keturunan Kain mengambil 2 orang isteri. Hasilnya dia dapat mempunyai 2 kali lebih banyak anak yang sangat mempercepat pertumbuhan populasi. 그 결과 자손도 2배로 얻을 수 있었지요. Pada zaman Lamek, peradaban manusia juga berkembang ke tahap yang baharu. 요인이 되었다 했습니다. Pakar-pakar dan pelbagai bidang muncul, teknologi berkembang dan kehidupan manusia menjadi lebih stabil dengan lebih banyak masa lapang serta budaya hiburan. Jika para sarjana sejarah atau geologi purba membuat kajian bersama Alkitab, banyak persoalan dapat dijawab. Namun begitu mereka mengabaikan penciptaan oleh Tuhan dan tidak pernah menerimanya. Mereka hanya bergantung kepada pengetahuan manusia dengan mendakwa bahawa puluhan ribu atau jutaan tahun. Namun begitu, adakah hal itu benar? Seiring peredaran waktu, teori-teori mereka sering terbukti adalah salah. Tarikh tidak sepadan, penemuan berubah dan apa yang dahulu dipuji sebagai sains yang hebat kemudian dibatalkan. Sebenarnya teori-teori itu tidak mungkin tepat kerana hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran. Penyelidikan manusia mungkin cuba untuk menyusun fakta-fakta, tapi hal itu tidak pernah menjadi kebenaran yang mutlak. Apabila peradaban semakin maju, manusia menjadi semakin menjauh daripada Tuhan. 하나님만이 아시는 거지. 그래서 하나님만이 풀어주셔야 맞는 거지. 인간이 거의 연구해서 대충 이렇게 꽤 맞추지만 Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan diganti kerana kehidupan yang berpusat kepada manusia. 이처럼 문명이 Oleh itu, 발달할수록 saudara dan saudara yang saya kasihi, 점점 더 janganlah hanya mengejar cara hidup peradaban moden. Pelajarilah hanya apa yang perlu. Cukup sekadar untuk hidup tanpa kesusahan. 배워가지고 열심히 따라하려고 하지 마세요. Hal ini juga sama pada zaman sekarang. Di negara-negara kaya secara material, pemikiran humanisme menjadi dominan dan kita sering melihat penolakan terhadap ajaran Kristian. Pada peringkat pribadi, semakin seseorang memperoleh kekayaan dan kuasa, semakin kurang mereka mencari Tuhan. Kesombongan bertumbuh dalam hati mereka dengan berkata, saya dapat hidup dengan baik tanpa Tuhan. Sejak zaman Lamek, manusia menjadi berlimpah secara material dan kehidupan menjadi lebih stabil. Tetapi pada masa yang sama, dosa merebak dengan cepat dan manusia semakin menjauh daripada Tuhan. Oleh itu, apabila Alkitab menyatakan ketika manusia mula menjadi semakin ramai di muka bumi, hal ini juga bermaksud bahawa manusia semakin dipenuhi dosa dan semakin menjauh daripada Tuhan. Perkataan bumi di sini bukan hanya bermaksud tanah fizikal yang kita lihat. Ia berlawanan dengan dunia rohani Eden, tempat Adam pernah hidup sebagai roh yang hidup. Oleh itu, semakin ramai di muka bumi, bermaksud manusia menjadi semakin duniawi, hidup sebagai makhluk jasmani dan bukan sebagai makhluk rohani.
Keseluruhannya hal ini menunjukkan bahawa manusia kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Moral mereka merosot dan dosa menutupi kehidupan mereka. Inilah sebabnya Tuhan memutuskan untuk menghakimi dunia melalui banjir. Petikan ini memberi kita gambaran tentang sebab di sebalik keputusannya. Pada bahagian akhir ayat 1 tertulis, dan mereka melahirkan anak-anak perempuan. Kita tidak boleh salah faham seolah-olah sebelum ini hanya anak lelaki yang dilahirkan dan anak perempuan baru muncul pada waktu itu. Oleh itu, mengapa ia dinyatakan demikian? Hal ini adalah untuk mempersiapkan kita bagi apa yang akan disebut dalam ayat 2. Sudah tentu anak-anak perempuan memang telah dilahirkan sejak dahulu lagi. Tetapi anak-anak perempuan yang dilahirkan pada waktu itu berkaitan secara langsung dengan peristiwa yang dijelaskan dalam ayat 2. Sekarang mari kita meneliti ayat 2. Anak-anak Allah melihat betapa elok para serupa anak perempuan manusia itu. Lalu mereka memperisteri sesiapa saja perempuan yang dipilih mereka. Dan dalam ayat 4 tertulis, 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 했습니다. orang Nephilim juga menghuni bumi pada zaman itu dan juga pada zaman sesudahnya, iaitu ketika anak-anak Allah meniduri anak perempuan manusia dan seterusnya melahirkan anak untuk para manusia itu. Golongan manusia itulah para wira, gagah perkasa pada zaman purba yang termasyhur nama mereka. Apabila kita menggabungkan dua ayat ini, kita dapat melihat bahawa Nephilim wujud pada masa itu. Kemudian anak-anak Tuhan melihat kecantikan anak-anak perempuan manusia dan mengambil mereka sebagai isteri. Anak-anak yang dilahirkan daripada mereka menjadi para wira gagah perkasa pada zaman purba yang termasyhur nama mereka. Oleh itu, siapakah Nephilim? Dan siapakah anak-anak Tuhan? Marilah kita terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang anak-anak Tuhan. Ada yang mendakwa bahawa anak-anak ini ialah malaikat. Namun begitu, Ibrani 1 ayat 5 menunjukkan kepada kita bahawa tidak demikian. Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, "Engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu." Dan juga aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Alkitab tidak pernah memanggil malaikat sebagai anak. Jika malaikat ialah anak, maka Tuhan akan menjadi bapa mereka. Tapi Tuhan tidak pernah berfirman sedemikian. Namun begitu, sesetengah ahli teologi tetap berkeras dengan idea ini menggunakan pemikiran manusia. Tapi hal itu tidak masuk akal. Saudara dan saudari, adakah anda anak-anak Tuhan? Ya, anda ialah anak-anak Tuhan. Namun begitu, tidak semua orang demikian. Hanya orang mengasihi Tuhan, memelihara perintahnya dan hidup dalam cahaya yang benar-benar merupakan anak-anaknya. Orang seperti ini tidak bersifat badani tetapi bersifat rohani. Namun begitu, orang yang tidak hidup demikian merupakan orang yang hidup menurut jasmani, berada di bawah pengaruh musuh, melakukan dosa dan kejahatan. Tuhan tidak memanggil mereka sebagai anak-anaknya. Walaupun dalam kalangan kita di sini ada banyak orang yang merupakan anak-anak Tuhan yang sejati, ada juga yang bukan. Mereka hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, sama ada makan, minum atau apa-apa sahaja yang dilakukan oleh mereka. Itulah maksudnya menjadi anak laki atau anak perempuan Tuhan. 먹으나 입으나 마시나 오직 하나님의 영광만 위해 살게 되는 거예요.
Sekali lagi, Ibrani 1 ayat 5 menyatakan bahawa perkara ini tidak pernah dikatakan kepada malaikat. Dalam Matius 22 ayat 30, Yesus berkata, pada hari kebangkitan mereka tidak berkahwin atau dikahwinkan. Mereka seperti malaikat di syurga. 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 Hari ini dengan 같으니라 jelas menunjukkan bahawa malaikat tidak dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. 예, 천사들은 시집장가 Hari ini kerana malaikat tidak berkahwin, dengan cara yang sama kita juga tidak akan berkahwin di syurga. Hari ini dengan jelas menunjukkan bahawa malaikat tidak berkahwin seperti manusia. Oleh itu, anak-anak Tuhan dalam perketikan Alkitab tidak mungkin merujuk kepada malaikat. Ada orang mungkin tertanya-tanya, jika tidak ada perkahwinan di syurga, apakah sukacita yang akan ada? Hal itu kerana mereka tidak memahami kehidupan di syurga. Di bumi ini, orang kaya, dihormati dan hidup dalam bahagia, akan sering memilih untuk tidak berkahwin atau membesarkan anak kerana mereka sudah berasa puas dengan kehidupan mereka. Maaf untuk berkata demikian, tapi hal ini memang benar dan ada orang menikmati kehidupan mereka tanpa berkahwin, muncul dalam berita atau dikenali ramai. Ada juga mendakwa bahawa anak-anak Tuhan ialah keturunan Set, iaitu garis keturunan yang meneruskan salah sila Adam. 다는 아니지만 뉴스에 나오는 거 봅니다. Namun begitu hujan ini tidak begitu meyakinkan kerana dalam Alkitab tidak ada satu pun bahagian menyatakan bahawa keturunan Set dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Oleh itu siapakah sebenarnya anak-anak Tuhan? Dalam petikan ini mereka ialah keturunan lelaki daripada Adam yang hidup di Taman Eden. Walaupun selepas Adam diusir keluar dari ke bumi ini, keturunan masih terus tinggal di Eden. Sebahagian daripada mereka dapat bergerak di antara Eden dan bumi. Sebahagian keturunan Adam juga pernah mengembara di sekitar Mesir dan Sungai Nil bersama Adam sebelum Adam melakukan dosa. 그들은 계속해서 에덴 동산에서 살았지요. 그들 중 일부는 에덴 Sebelum Adam berdosa, dia meminta kedua-dua langit kedua tempat Eden berada dan langit pertama tempat bumi berada. Dia dapat bergerak dengan bebas di antara Eden dan bumi. 피라미드에서 내려와서 정착해서 이렇게 둘러보고 했기 때문에 우선들도 그걸 안다 이 말이야. 다녀오고. 그래서 그대는 지구와 이렇게 오고 갈 수가 있었다 이 말입니다. Banyak anaknya juga pernah turun ke bumi bersamanya. Namun begitu selepas Adam berdosa, sekatan dikenakan terhadap perjalanan dari Eden ke bumi. Mereka memerlukan kebenaran daripada kerup yang menjaga pintu gerbang alam rohani. 오고 갈 수 있었지요. 그 당시 아담의 자손들 중에는 아담과 동행하며 Akibatnya jauh lebih sedikit keturunan Adam yang dapat turun ke bumi berbanding dengan sebelumnya. 아담이 범죄한 후에는 에덴 동산에서 지구를 Ungkapan anak-anak Tuhan dalam petikan ini juga menunjukkan bahawa terdapat sekatan pada waktu itu. 아무나 다녀올 수도 없거니와 영계의 문을 관장하는 그룹의 허락을 받아야만 했지요. Anak-anak Tuhan ini yang dapat bergerak di antara Eden dan bumi secara terhad dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. 비교할 때 매우 제한이 되었습니다. 본문의 하나님의 아들들이란 표현도 그 당시 제약 조건이 있었음을 나타내지요. 이처럼 제한적으로나마 Kumpulan pertama ialah orang yang mengikuti Adam turun ke bumi selepas dia diusir keluar dari Eden. 두 부류로 나뉩니다. Mereka menetap di bumi dan melihat kehidupan Adam. Walaupun Eden jauh lebih baik daripada bumi, tidak kekurangan apa-apa dan menawarkan kehidupan kekal, mereka mengagumi cara hidup Adam di dunia fizikal ini. Hal ini seperti pada masa ini, apabila sesetengah orang meninggalkan kemudahan di bandar untuk tinggal di kawasan desa. Mereka bercucuk tanam, bekerja di ladang dan menikmati gaya hidup luar bandar. Walaupun mereka dapat hidup dengan selesa di bandar,
Mereka memilih desa kerana lebih menghargai cara hidup itu. Dengan cara yang sama, sebahagian keturunan Adam merindukan kehidupan di bumi, walaupun Eden adalah jauh lebih baik. 오늘날도 편의 시설이 가득한 도시를 떠나 전원 생활을 하는 이들이 있지 않습니까? Kumpulan pertama anak-anak tuan ini paling menghargai satu perkara. Mereka mahu hidup bersama Adam dan Hawa yang dikasihi oleh mereka. 또 문명 혜택을 받지 못한다 해도 자신이 더 중요하게 여기는 삶의 가치를 따라 전원의 삶을 선택해 살아가는 것입니다. 이 첫째 부류 하나님의 아들들이 중요하게 여긴 부분은 바로 사랑하는 아담과 하와와 함께 Terutamanya anak-anak dilahirkan oleh Adam dan Hawa mempunyai keinginan yang sangat kuat ini. 아담과 하와와 함께 살고 싶다. 특히 아담과 하와가 직접 낳은 자녀들은 더욱 이 마음이 강했지요. Oleh itu mereka memilih untuk meninggalkan Eden dan menetap di bumi ini. Mereka tidak menyadari bahawa kehidupan di bumi tidak akan kekal seperti di Eden. Pada waktu itu jangka hayat manusia kira-kira 900 tahun. Jadi mereka menyangka mereka akan berterusan hidup bersama seperti di Eden. Itulah sebabnya mereka memilih kehidupan di bumi. Namun begitu jumlah orang yang membuat pilihan ini tidaklah begitu besar. Selepas menetap di bumi, mereka mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai isteri. Mereka berkahwin dan mempunyai anak menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Anak-anak inilah yang disebut sebagai Nephilim. Kumpulan kedua anak-anak Tuhan ialah orang melihat kecantikan anak-anak perempuan manusia, lalu mengambil mereka sebagai isteri. Anak-anak yang lahir daripada mereka menjadi para wira gagah perkasa pada zaman purba yang termasyhur nama mereka. Sekarang saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang cara lelaki dari Eden mula mengambil isteri dari bumi ini. Selepas Adam diusir keluar dari Eden, ada sebahagian menjadi ingin tahu tentang keadaan bumi. Berita tentang Adam tersebar di seluruh Eden. Berita bahawa Adam, nenek moyang pertama mereka, telah diusir keluar merupakan berita yang sangat mengejutkan, terutama bagi keturunannya yang terdekat. Mereka pasti sangat merindui Adam dan Hawa dan ingin mengetahui keadaan Adam dan Hawa di bumi. Sebahagian keturunan Adam memilih untuk menetap di bumi, sementara yang lain berterusan berulang alik di antara Eden dan bumi. Pada waktu itu bumi belum rosak, airnya jernih, bunga dan buah-buahan melimpah, dan tanahnya indah. 또 구우선도 많이 바로 직계 우선도 많이 있을 때 그들은 우리 아버지 어머니가 이렇게 해서 쫓겨나서 지금 지구에 가서 저기 산대. 그럼 얼마나 보고 싶겠어요. 그립고 궁금하고. Orang yang menetap secara kekal di bumi, iaitu kumpulan pertama, tidak menimbulkan masalah. Namun begitu, orang yang berterusan berulang alik mula menimbulkan masalah. Mereka mula dipengaruhi oleh sifat badani. 그만큼 아름다웠죠 그 당시. 뭐 당연하죠. Apabila jumlah penduduk di bumi semakin bertambah, dosa juga merebak dengan cepat. 그들이 육에 물들기 시작했던 것입니다. 이 땅의 사람들이 번성하면서 죄악도 급속히 퍼져나갔지요. Apabila lelaki dari Eden turun dan berinteraksi dengan manusia di bumi, mereka secara beransur-ansur tercemar oleh sifat badani. Kitab suci menyatakan
하나님은 Anak-anak Allah melihat betapa elok paras rupa anak perempuan manusia itu. 보았다는 말씀은 Ayat ini menerangkan bahawa laki dari Eden mempunyai keinginan mata. Orang di Eden ialah roh yang hidup, bukan roh yang telah disempurnakan. Hal ini bermaksud bahawa mereka boleh berubah, mereka boleh jatuh, dan mereka boleh mengkhianati. Jika mereka memilih untuk menerima sifat badani, maka sifat badani boleh masuk ke dalam diri mereka. Mereka mempunyai kehendak bebas. Dengan pilihan mereka sendiri, mereka menjadi rosak olehnya. 이 자유의지에 따라 스스로 육을 취하면 Semasa tinggal di Eden, anak-anak Tuhan sentiasa dilindungi dalam cahaya. Walaupun mereka mempunyai kehendak bebas, mereka tidak memilih sifat badani. Namun begitu apabila mereka mula berulang alik ke bumi, mereka sering bertemu dengan manusia badani. Secara beransur-ansur melalui kehendak bebas mereka, mereka menerima keinginan mata. Kemudian roh yang hidup ini juga mula diisi oleh keinginan badani. Akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai isteri. Bukan hanya seorang atau dua orang, tetapi sesiapa saja perempuan yang dipilih mereka. Sesetengah orang mungkin tertanya-tanya, jika wanita di Eden tentunya lebih cantik, kenapa mereka menginginkan wanita di bumi? Jawapannya adalah bahawa ukuran kecantikan bergantung kepada sama ada hati seseorang bersifat rohani atau bersifat badani. Orang rohani melihat kecantikan dalam kesucian, dalam pemandangan yang mengingatkan mereka kepada syurga. Perkara-perkara seperti itu membawa sukacita dan damai. 영의 사람은 맑고 순수하여 천국을 연상케 하는 장면에서 아름다움을 Namun begitu orang mengejar kecantikan menurut badani, tertarik kepada penampilan duniawi dan sensual. 너무 행복하고. 반면 유구 아름다움을 추구하는 사람들은 대체로 정욕적이고 세상적인 느낌이 들 때 세련되고 멋있다 여기지요. Mereka melihat perkara seperti itu sebagai bergaya atau menarik. 어떤 사람들은 어둡고 칙칙한 Sebagai contoh dalam sulikan, bahkan ada orang yang lebih menyukai warna gelap dan tebar pada mata atau bibir. Hal ini mencerminkan rasa kecantikan duniawi, bukan kecantikan syurgawi. Oleh itu, ukuran kecantikan sangat berbeza antara sudut pandangan rohani dan pandangan badani. 육에 보는 관점, 영에 보는 관점이 다른 거예요. 미의 기준도 다르고. Oleh itu, ukuran kecantikan sangat berbeza antara sudut pandangan rohani dan pandangan badani. 육에 물들기 전에는 Sebelum mereka menjadi rosak, anak-anak Tuhan secara natural melihat wanita di Eden sebagai lebih cantik kerana mereka mengekalkan kecantikan asal yang diberikan oleh Tuhan. Pada mulanya, wanita di bumi kelihatan asing bagi mereka. Mereka menghiasi diri secara berlebihan. Namun begitu setelah mereka tercemar oleh sifat badani, mereka mula melihat wanita duniawi yang sensual di bumi sebagai menarik. Akhirnya mereka mengikut hawa nafsu mereka dan mengambil sesiapa saja yang diinginkan oleh mereka sebagai isteri. Tingkah laku ini mengganggu aturan rohani dan juga aturan dunia jasmani, sehingga membawa kekacauan yang sangat besar. Walaupun mereka mengambil isteri dari kalangan anak-anak perempuan manusia, mereka masih berterusan berulang alik ke Eden. Namun begitu, bagi mereka yang telah tercemar oleh sifat badani, untuk tinggal di Eden merupakan pelanggaran terhadap aturan rohani. Tingkah laku tidak bermuara mereka dan cepat tersebar dalam kalangan manusia di bumi. Bagi orang yang hidup di bumi, laki dari Eden kelihatan hampir seperti dewa. Mereka tampan, penuh hikmat dan pengetahuan, jauh lebih unggul daripada lelaki di bumi. Tubuh mereka seimbang dengan sempurna tanpa cacat. 이들의 문란한 행동은 금세 이 땅의 사람들에게도 전염이 됐지요. Oleh itu, apabila mereka turun ke bumi dan dengan bebas mengambil isteri, manusia di bumi dan mudah mengikut teladan mereka.
이 땅의 사람들보다 훨씬 뛰어났기 때문에 Akibatnya kehidupan penuh hawa nafsu dan cepat merebak ke seluruh bumi. 그 균형이 흐트러짐이 없어요. 에덴 동산 사람들. 그런 그들이 이 땅에 내려와서 자신들이 원하는 대로 여인을 취하자 이 땅의 사람들도 쉽게 쫓을 수 있었던 것입니다. 결과적으로 이 Ada yang 땅에는 mungkin bertanya mengapa Tuhan tidak menutup sahaja laluan di antara Eden dan bumi supaya semua ini tidak berlaku. Namun begitu Tuhan kita telah mempercayakan proses pemumpukan manusia kepada kehendak bebas. Dia tidak memaksa atau mengawal manusia bertentangan dengan kehendak mereka. Pintu gerbang alam rohani dibiarkan terbuka sebahagiannya demi Adam dan keturunannya, bagi Adam yang merindukan Eden dan bagi keturunan di Eden yang ingin melihat nenek moyang mereka. Namun begitu, sebagian daripada mereka melalui kehendak bebas mereka memilih sifat badani. 영계의 문을 제한적으로나마 열어두신 것도 아담과 그의 후손들을 위해서였습니다. Hal ini membawa kekacauan antara dunia rohani dan dunia fizikal. 또한 시조인 아담을 보고 싶어할 에덴 동산 후손들을 위한 하나님의 배려였던 것입니다. 그런데 그들 중 일부가 자유의지 가운데 육을 취했고 영육 간의 질서를 어지럽히는 결과를 낳았죠. 또 마쳐야 되겠네요. 기도하시겠습니다.